Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi washabbihi wa ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna faqih lana wa qarrabna. Baik, amma ba'du, jadi ini ialah kelas pengajian kitab Al-Awail Al-Ajluniyah ataupun Iqdu Al-Jawhari Thamin fi ahadithi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ketiga, kelas yang ketiga. Cumanya dulu kita dah buat dah live tapi hilang, video tersebut hilang. Nak upload balik di Facebook tu hilang. Jadi kita tampung balik lah, buat rakaman secara offline dan kita upload balik insya-Allah. Jadi kita nak baca tempat yang tak banyak, tempat yang gugur. Tempat yang gugur. Baik. Kata muallif rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumi wa 'ulumikum fid dharain amin. Amma ba'du. Adapun setelah daripada itu, yakni ba'da al-basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan sunat bagi para pengkhutbah, sama ada yang bercakap ataupun yang menulis, untuk menyebutkan lafaz amma ba'du. Kerana ini juga dinutuk oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga kan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat babu maji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amma ba'du, ataupun dalam nuskhah Bukhari babu man yaqulu fil khutbati ba'da tsana'i amma ba'du. Siapa yang berkata dalam khutbah dengan amma ba'du, selepas daripada buat puji-puji kehadap hadrat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan kata Syekhuna Al-Allamah Syekh Al-Jidhi mengatakan lebih afdal kita mengatakan amma ba'du daripada wa ba'du. Walaupun wa ba'du itu ialah lafaz yang lebih ringkas daripada amma ba'du, tapi amma ba'du itu lebih afdal kerana itulah yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita tengok Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Matan Minhaj mengatakan amma ba'du fa inna al-ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at wa ula ma tunfaqu bihi nafa'isul awqat, atau kama qala. Ketika itu menggunakan perkataan amma ba'du. Sedangkan Syekhul Islam Zakaria yang mana meringkaskan Matan Minhaj, dia menggunakan lafaz wa ba'du. Kata Syekhuna Al-Allamah Syekh Al-Jidhi, maksudnya lebih afdal itu kita menggunakan amma ba'du kerana itu yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du fa yaqulu al-'abdu al-faqir ila maulahu al-ghani al-fattah Ismail al-Ajluni bin Muhammad Jarrah. Fa yaqulu, maka berkatalah al-'abdu oleh hamba, al-faqir, maka berkatalah oleh hamba, al-faqiru yang berhajat, ila kepada maulahu, Tuhannya, al-abd sifat pada kata maula, al-ghani yang maha kaya, al-fattahi yang maha pembuka. Di sini ada beberapa lafaz yang perlu kita tengok. Itulah pertama sekali lafaz al-abd. Fayaqulu al-abdu, maka lafaz al-abdu ini dengan makna al-ubudiyah, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kita telah maklum, di makhluk ini sifat yang paling besar dalam makhluk ialah sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-abdu abdun wa in ta'ala. Hamba itu tetaplah hamba walaupun dia setinggi-tinggi mana pun martabatnya. Al-abdu abdun wa in ta'ala. Wal maula maulan wa in tunazzal, ataupun wa in tanazzal. Al-abdu abdun wa in ta'ala wal maula maulan wa in tanazzal. Hamba itu tetap berada menjadi seorang hamba walaupun tinggi martabatnya, dan ketua itu ialah ketua walaupun turunlah martabatnya. Yang kita naknya ialah syahid daripada syair ini ialah yang pertama. Al-abdu abdun wa in ta'ala.
Maka seperti mana kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW pada ayat memujinya Nabi. Allah Ta'ala memuji Nabi, Allah Ta'ala tak menggunakan lafaz al-abd. Fa'auha ila abdihi ma auha. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ila al-masjid al-aqsa. Maka ini menunjukkan sifat ubudiyah, kehambaan, satu sifat yang besar. Jikalau hamba itu bersifat dengan sifat kehambaan kepada Allah SWT. Al-faqiru dengan makna yang berhajat. Dan di sini seperti makruf dalam kutubun nahwu, sama ada kita menjadikan sifat musyabbahah ataupun selain daripada sifat musyabbahah. Al-faqir ala kulli hal dengan makna al-faqr. Dan al-faqr dengan makna al-ihtiyaj. Bila disebut al-faqir, al-muhtaj. Bila kita menjadikan sifat musyabbah, ad-daim al-muhtaj, yang sentiasa berhajat kepada Tuhannya. Jadi al-faqir itu dalam ayat Quran menyebutkan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani. Kamu semua ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala lah yang Maha Kaya. Ila maulahu, ila tu ta'alluq pada al-faqir, yang berhajat kepada maulahu, kepada maulahu dengan makna kata Tuhannya ataupun tuannya. Seperti mana dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum." Dzalika bi anna Allah maula alladhina amanu. Itu tuan dan Tuhan bagi mereka yang beriman. Al-Ghani, Tuhan yang Maha Kaya. Dan seperti makna kita makruf dalam ilmu tauhid, bahawasanya ghinanya Allah itu ghina mutlaq, dan ghina makhluk itu ghina muqayyad. Apakah maksud ghina mutlaq dan ghina muqayyad tersebut? Ghina mutlaq ialah dengan makna tidak berhajatnya Allah kepada sesuatu. Berbeza dengan ghina muqayyad, itu ghina makhluk. Kayanya makhluk ini kerana ada harta. Jika harta itu hilang, maka disifatkan dengan fakir. Kayanya seorang hamba itu dengan banyak kereta. Jika hilang keretanya, hilang tanahnya, maka tidak ada lagi sifat namanya kaya. Berbeza dengan Allah Subhanahu tabaraka wa taala, maka ghina Allah ghina mutlak, ini tidak berhajat kepada sesuatu. Maka andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dunia dan syurga dan neraka, maka Allah Taala tetap bersifat dengan ghina, dengan kaya. Kerana kaya di sini, kaya Allah Taala dengan makna tidak berhajat kepada sesuatu. Berbeza dengan kayanya makhluk. Kaya makhluk kerana memilikinya sesuatu. Jikalau kerana memiliki sesuatu, nanti sesuatu itu tidak ada, maka bukan lagi kaya. Sudah muflis ketika itu. Itulah makhluk. Al-Fattahi, yang yang pembuka. Di sini ajadal musannifu rahimahullah. Musannif telah tepat dalam memilih nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana nama Allah Taala itu banyak, tak terhingga. Yang semua kita maklum daripadanya itu 99 nama Allah yang warid dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabawi Al-Syarif. Tapi musannif telah memilih satu nama Allah yang bertepatan dengan kitab musannif itu sendiri. Al-Fattah, yang Maha Pembuka. Sudah kita maklum bahawasanya yang membukakan kefahaman seorang hamba itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana qasimun wallahu yu'ti." Akulah yang membahagikan, memberikan ilmu. Namun akulah yang bahagikan ilmu. Tapi yang hakikat yang memberi ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka al-haqa'iq kulluha min Allah wa ila Allah. Hakikat itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam Al-Quran menyebut, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama." Wa ma ramaita wa ma khalaqta ar-rami hina talabbasta bir-rami walakinna Allah rama, ay walakinna Allah huwa allazi rama, ay ramyan haqiqiyyan. Allah Taala lah yang melakukan perbuatan tersebut dengan makna hakikah. Maka di sini musannif alja'a pergi kepada nama Allah yang bersifat dengan jamal. Kerana nama Allah Subhanahu wa taala
Imma jamalun wa imma jalal. Ada nama Allah Ta'ala yang lembut, latif, sabur dan seumpama. Ada nama Allah yang keras seperti Jabbar, Qahhar, Zul Jalali wal Ikram. Namun di sini musannif memilih lafaz Al-Fattah, pembuka. Kerana dia itu dengan makna jamal, indah, serta bertepatan dengan maksud kitab yang memerlukan kepada futuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fattah dengan makna pembuka bagi hamba-hambanya. Membuka pintu kefahaman. Pembuka pintu rezeki. Membuka futuh asrar. Futuh fayadanat. Maka musannif seolah-olahnya bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah engkau bersifat dengan sifat pembuka, maka engkau bukakanlah ke atasku dalam aku mengarangkan ini kitab. Itulah maksud musannif memilih nama Al-Fattah. Ismailul Ajluni bin Muhammad Jarrah. Al-Ajluni perlu dirujuk kerana masa anda mengaji dengan guru baca Al-Ajluni, tapi kedengaran telinga ini mendengar masyayikh banyak membaca Al-Ajluni bin Muhammad Jarrah. Jadi di sini pada awal kitab dulu kita dah bahas Al-Jarrahi. Musannif alaihi rahmatullah menyebutkan di tempat kami di Syam ini makruf telah tersebar di atas lidah-lidah orang bahawasanya Al-Jarrahi dengan nisbah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yakni nisbah keturunan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Namun ini bersalahan dengan apa yang telah disebut oleh para ulama yang mengkaji sirah dan juga sejarah. Kerana mereka mengatakan Abu Ubaidah Al-Jarrah memang mempunyai 2 orang anak, tetapi 2 orang anak itu telah wafat dan tidak melahirkan anak yang lain. Maksudnya lam yu'aqibah. Maksudnya tidak ada pewaris. Jadi berhenti dekat anak Abu Ubaidah, tidak cucu lah, tak ada cucu lelaki bagi Abu Ubaidah Al-Jarrah, menunjukkan nasabnya terputus, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi ini macam mana kita nak hubungkan di antara dua perkara ini, satu perkara yang muskil. Kerana itu sebahagian muarrikhin menyatakan Al-Jarrahi sebenarnya bukanlah nisbah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, tapi nisbah kepada Tuk Al-Imam Al-Ajluni. Tuk kepada Imam Al-Ajluni, yakni Ismail bin Muhammad bin Jarrah. Bin Jarrah iaitu datuk kepada Syekh Ismail Al-Ajluni. Tapi kita tengok daripada sani' tulisan ini, zahirnya ialah Jarrah ialah gelaran bagi si bapa. Jadi sini ada 3 ihtimal kebarangkalian, imma Al-Jarrahi ialah nisbah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan kita nyatakan di sana ada sedikit clash dengan kitab-kitab sirah dan tawarikh. Ataupun yang kedua, Jarrah nisbah kepada datuk, ataupun Jarrah ialah gelaran bagi si ayah. Baik. Apa maqul qaulnya? Qad waqaftu ala risalatin azunnuha li ba'd al-makkiyin lakinni lam aqif ala ismihi wala ala tasmiyatiha. Qad waqaftu ala risalatin, saya telah terjumpa. Qad waqaftu telah terjumpa, telah berjumpalah oleh aku ataupun bertemulah oleh aku ala risalatin azunnuha li ba'd al-makkiyin. Musannif sekarang ini sedang menyebutkan sebab bagi taklif. Kerana kita dapati ada ulama mengarang kitab kerana adanya unsur permintaan. Talaba minni ba'du al-fudala al-ikhwan masalan dan seumpamanya. Ada juga para ulama yang mengarang kitab tujuannya kerana tazkiratan li nafsi, menyebutkan sebab bagi. Jadi musannif di sini menyebutkan sebab bagi karang kitab ni ialah sebab ini, cerita musannif. Mafhum cerita ini ialah musannif terjumpa satu kitab yang tak diketahui siapakah pengarangnya, apakah namanya, dan kitab itu mengandungi al-awail daripada kutubul hadis. Al-awail daripada kutubul hadis.
kitab-kitab hadis, dia terjumpa lalu musannif ingin membuat awail seumpama awail yang dia berjumpa, tapi dengan sedikit tambahan yang diletak oleh muallif. Qad waqaftu ala risalatin أظنها لبعض المكيين لكني لم أقف على اسمه ولا على تسميتها. قد وقفت على رسالة لأتست رسالة أظنها sifat pada kata risalatin menyangkalah oleh saya akannya risalah لبعض المكيين. jadi lam متعلق بمحذوف مفعول الثاني المفعول الثاني لأظن bagi sebahagian al-Makkiyin, sebahagian orang Mekah, sebahagian ulama Mekah. Musannif mengatakan aku terjumpa dengan sebuah risalah masalan. Macam risalah ni, contohnya kertas, lembaran kertas macam ni lah. Kan dia kata aku terjumpa dengan sebuah risalah bagi sebahagian ulama Mekah. Lakinni, tetapinya aku, istidrak, lam aqif ala ismihi, tidak aku ketemu, tidak bertemulah oleh aku ala ismihi, di atas namanya, mana? Nya ba'dil makkiyin, namanya sebahagian ulama Mekah yang mengarang kitab risalah tersebut. Wala ala tasmiyatiha, ay wala aqifu, ataupun walam aqif ala tasmiyatiha, dan tidaklah aku bertemu di atas penamaannya risalah. Mana apakah nama yang diberikan pada risalah tersebut juga aku tidak ketahui. Baik, jadi di sini berlaku perbahasan. Risalah apakah yang dikehendaki oleh Imam Al-Ajluni? Apakah risalah yang dia kata aku jumpa satu risalah ni, kan? Aku jumpa satu risalah ni, kata Imam Al-Ajluni. Jadi risalah tu risalah apa? Telah dikaji oleh ulama yang datang selepas Imam Al-Ajluni. Sebenarnya nanti antum boleh tengok dekat dars yang akan datang lah. Di situ ada buat iskal dan jawab beli iskal tersebut. Cuma yang nak bagi kesimpulan di sini dulu. Nanti antum boleh tengok secara panjang lebar pada video-video akan datang. Video yang telah direkamkan lah sebenarnya. Sebab ni kita sebut tu ganti kan. Iaitulah risalah itu ialah, kalau kita tengok kepada kitab syarah kepada Al-Awail Al-Ajluniyah ini, itulah karangan Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Al-Fadlul Mubin, mengatakan pada mulanya menyangka risalah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ajluni ialah Al-Awail As-Sumbuliyah, karangan Al-Imam As-Sumbuli Al-Makki, memang daripada kalangan ulama Makkah. Bahkan ialah guru kepada Al-Imam Al-Kurdi. Tetapi setelah daripada itu, Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi melihat daripada mukadimah yang dibawa oleh Imam Al-Ajluni, mengatakan lebih tepat bukanlah Al-Awail As-Sumbuliyah, tetapi ialah Al-Awail Al-Basriyah. Dan Al-Awail Al-Basriyah ini terdapat ta'liqat hamish di hawamish makhtutat bagi kitab ini, hatta hawamish yang di dalam tahqiq kepada kitab ini mengatakan, dalam hamish makhtutat itu mengatakan murad dengan Al-Awail ini ialah risalah ini ialah risalah Al-Awail Al-Basriyah. Al-Awail Al-Basriyah. Tetapi adakah benar? Jadi imma ihtimalnya ialah Al-Awail As-Sumbuliyah ataupun Al-Awail Al-Basriyah. Dan bihamdillah kedua-dua kitab ini telah ana sendiri sama dengan masyayikh, iaitulah Al-Awail As-Sumbuliyah sama dengan Maulana Ahmad Dul Bahri hafizahullah, dan Al-Awail Al-Basriyah juga sama dengan Syekhna Al-Muqri Syekh Ramdan hafizahullah ta'ala. Cumanya
Jadi risalah ni muradnya risalah apa? Imma risalah al-awail al-basriyah ataupun al-awail al-sumbuliyah. Tapi yang lebih tahqiq. Dan boleh tengok dalam video akan datang. Iaitulah murad dengan risalah ini ialah risalah al-awail al-qal'iyah. Iaitu awail yang dikarang oleh Syekh Tajuddin Al-Qal'i. Syekh Tajuddin Al-Qal'i. Inilah yang disebut oleh pentahqiq yang terbaik bagi kitab ini, iaitu Syekh Wa'il Al-Hambali. Alhamdulillah, anda sempat bertemu dengan Syekh Wa'il dalam majlis sardan kitab Sulathiyat Imam Ahmad. Secara umumnya lah, Masya Allah, rajulun fadilun alimun kabir. Bahkan Syekhuna Allamah Syekh Al-Jidhi juga mengambil ijazah dan sanad daripada Syekh Wa'il. Hafizahullah ta'ala wa atalallahu umrah. Jadi Syekh Wa'il Al-Hambali, dia telah membuat semakan risalah yang dimaksudkan oleh musannif risalah apa. Setelah kaji demi kaji, telah membuahkan hasil, iaitulah muradnya ialah al-awail yang telah dikarang oleh Tajuddin Al-Qal'i. Bukanlah Allahumma salli alaihi wasallam, bukanlah sumbuliyah dan bukan basriyah. Kerana dalil-dalil yang telah diletakkan oleh Syekh Wa'il dan ada dalam video-video yang datang. Yang anda sendiri pun bahas dalilnya apa, sebab kita tengok nantilah. Depan tu dia sebut, aku sebut 2 hadis, tapi tengok dalam sumbuliyah tak ada apa hadis, dalam basriyah pun tak ada hadis. Kan? Semua tu ada dia hurai di depan. Apakah dalil yang menetapkan bagi Syekh Wa'il hafizahullah ta'ala mengatakan murad risalah ini ialah risalah awail bagi Tajuddin Al-Qal'i, bukan awail Al-Basri. Walaupun dalam hamish makhtutat, tapi makhtutat, nota kaki makhtutat mengatakan awail Al-Basri. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, wahia mustamilatun, dan iaitu risalah mustamilatun, merangkumi, ala zikri, di atas menyebut, hadis-hadis min awaili, daripada awal-awal ba'di kutubi al-hadis. Awaili dibaca dengan awaili, walaupun ia ialah sighah muntahal jumu', namun disebabkan dia menjadi mudhaf, maka dia dijarkan juga dengan kasrah. Kata Imam Ibnu Malik, wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Marartu bil afdali, marartu bi afdalil qawmi. Baik. Awaili ba'di kutubil hadis, daripada awal-awal sebahagian kitab al-hadis. Minha khabar muqaddam, al-kutubu mubtada'un muakhar. Minha, sebahagian daripadanya, ba'di kutubil hadis, ialah al-kutubu as-sittatu al-masyhurah, kitab yang 6 yang masyhur. Baik, pertama sekali, sebenarnya pada rakaman yang pertama sudah kita jelaskan apakah itu al-awail. Al-awail dengan makna diambil hadis yang pertama daripada kitab-kitab hadis. Dan tujuan daripada al-awail, seperti mana tidak asing lagi daripada kita yang belajar ilmu hadis, bahwasanya al-awail dengan makna para ulama muhaddisin mendatangkan di dalam penulisan mereka segala hadis-hadis yang pertama daripada pelbagai kitab. Seperti kita tengok dalam Al-Awail Al-Basriyah, lebih kurang dalam 20. Kemudian datang Al-Imam Al-Ajluni membuat lebih besar daripada itu sehingga sampai kepada 40. Dan ada sebahagian ulama
daripada ulama yang mutaakhirin, ada yang membuat sampai 100 pun ada, al-awail al-mi'iyah. Sampai kepada 100. Baik. Cumanya al-awail ini seperti yang ana sebut tadi, dengan makna meletakkan di dalam satu juzuk beberapa hadis yang diambil daripada kitab-kitab, dan hadis tersebut hadis yang pertama. Dan di sini ada dua perbahasan yang kita boleh letak, iaitu yang ni segala yang anak akan bahas bersudut dengan perbahasan al-awail. Anda nak bahaskan juga perbahasan al-awail. Boleh rujuk perbahasan ni anda ambil daripada kitab al-awail as-sumbuliyah muqaddimah. Al-awail as-sumbuliyah muqaddimah tahqiq al-awail as-sumbuliyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah al-Hanafi. Di tahqiq beliau, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dia meletakkan beberapa nuqat muqaddimah jamil jiddan berkenaan dengan al-awail dan juga al-ijazah. Jadi perkara yang pertama ialah bidang penulisan seumpama ini. Bidang penulisan pengumpulan hadis-hadis yang pertama ini agak lewat, kerana mutaqaddimin tidak membuat penulisan yang menghimpunkan hadis-hadis pertama. Mereka tak buat. Tapi ini dikenali daripada kurun-kurun yang terakhir. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengatakan awal-awal dikenali pada kurun yang ke-10 Hijrah. Maksudnya lewat lah. Awal-awal dikenali bidang penulisan al-awail. Bidang penulisan al-awail itu ialah pada kurun yang ke-10 Hijrah. Kerana itu al-awail banyak sekali kan, banyak al-awail yang dikarang kan. Al-awail al-awail ar-Rudani, awail al-Basri, awail al-Qal'i, awail al-Ajluni. Masing-masing ulama yang mempunyai minat, mereka mengarang al-awail masing-masing. Contohnya Al-Imam As-Sumbuli mengarang awailnya kerana ada permintaan daripada anak muridnya, iaitulah man lahu husnu dhannin bi, iaitu Al-Imam Al-Faqih Al-Kurdi Al-Syafi'i Al-Madani. Memohon kepada gurunya untuk membuat awail, maka gurunya talbiyah akan permintaan anak muridnya, lalu dikarang. Jadi Al-Imam Al-Ajluni juga mengarang awailnya yang sedang kita bacakan sekarang ni, yang dipanggil Al-Awail Al-Ajluniyah, yang diberi nama juga Aqdu Al-Jawhari Thamin. Jadi semua pakat mengarang. Sebab itu kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, kebanyakan ini sama, mungkin ada beza sedikit ya, perbezaan sedikit daripada beberapa perkara. Jadi seperti yang saya sebut, bidang penulisan al-awail ini bermula secara dikenali daripada orang ramai pada kurun yang ke-10 Hijrah. Namun jenis pembacaan awail ini sudah ada sejak daripada kurun ke-5. Maksudnya bidang penulisan lewat pada kurun ke-10. Tetapi tatbiq, dengan makna kata pembacaan awail itu sudah berada pada kurun yang ke-5 Hijrah lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama bila ambil Sahih Bukhari, baca hadis pertama, kemudian minta share, saya baca dengan kamu share satu hadis je, hadis pertama Bukhari. Saya minta kamu ijazahkan seluruh hadis Bukhari yang saya tak baca sebab tak sempat. Saya pun nak musafir, saya pun ada kerja. Saya ambil Sahih Muslim, saya baca satu hadis je share. Kemudian saya nak share ijazah belakang hadis-hadis yang tak yang tak baca sebab saya baca satu hadis je. Maka itulah dipanggil tatbiq pembacaan al-awail. Kalau tatbiq pembacaan al-awail itu sudah ada pada kurun ke-5, tetapi dibukukan, diambil daripada 40 kitab hadis. Diambil 40 kitab hadis tu, ambil setiap kitab hadis satu hadis pertama, letaklah sebuah risalah itu pada kurun yang ke-10 Hijrah. Moga-moga ini jelas. Baik. Jadi di sini itulah perbahasan sedikit pada al-awail. Cumanya apakah faedah daripada al-awail? Itu perbahasannya lah. Maksudnya, apakah faedah daripada
dibuatnya al-awail. Itu jadi nak tanya apakah faedah daripada dibuat pembacaan dibuat penulisan al-awail. Apakah faedah daripada penulisan al-awail? Banyak faedahnya. Di antaranya ialah ad-dalalatu ala asma'il kutubi al-muhimmati wa muallifiha wa ziyadatu ta'rifi biha bi zikri awailiha. Bermaksud di antara faedah yang paling besar, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahammul faedah, sepenting-penting faedah ialah menunjukkan kepada kitab-kitab hadis dan pengarangnya. Contohnya, kita mungkin kena biasa dengar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi berapa ramai yang mendengar Musnad At-Tayalisi? Berapa ramai yang mendengar kitab Mishkatul Anwar bagi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi? Berapa ramai yang mendengar kitab Amalul Yawm wal Laylah Ibn Sunni? Maka kelebihan al-awail ini ialah menunjukkan kepada nama-nama kitab dan juga pengarangnya sekali. Bahkan kita akan tengok bagaimana muallif alaihi rahmatullah, pengarang kita, sampai sebahagian tempat dia akan menerangkan juga beberapa nama di dalam kitab beliau. Contohnya menyebut Sunan Ibnu Majah. Lalu musannif membahaskan apa itu Majah. Ramai orang dia Majah itu gelaran bagi ibu ke, gelaran bagi bapa ke, gelaran bagi datuk. Dibahaskan oleh musannif rahimahullah taala. Secara istitradan, secara menyambil. Jadi di sini faedah yang paling besar ialah menunjuk pada kitab hadis, bahkan memberikan kita maklumat tentang kitab hadis yang kita tidak pernah dengar. Mungkin kitab hadis itu telah hilang. Zaman musannif ada, zaman kita tak sampai kepada tangan kita. Kan? Barangkali boleh berlaku begitu. Maka musannif memberi pengenalan kepada kita berkenaan dengan kitab-kitab tersebut. InsyaAllah. Baik. Baik, kalau itulah tujuan untuk dikarang al-awail, seperti disebutkan tadi, al-dalalah ala asma'il kutubi wa muallifiha. Begitu juga tak lain dan tidak bukan, nanti kita akan baca di bawah, faedah yang disebut oleh muallif sendiri untuk dibuatnya al-awail. Iaitulah yang akan disebut nanti, ialah al-awail dikarang ini tak kala himmah ini telah lemah dan dhaif. Kerana para ulama terdahulu mereka membaca kitab Sahih Bukhari min awwalihi ila akhirih. Dibaca kepada guru mereka min awwalihi ila akhirih. Daripada awal sampai habis. Berlaku kepada sebagian ulama disebut dalam tarajum mereka bahawa mereka membacakan Sahih Al-Bukhari ala syaikhihim, di atas guru mereka sebanyak 3 hari. Ada sebahagian mereka mengatakan kami baca kepada guru kami dalam 3 majlis sahaja. Berhenti itu untuk sembahyang dan makan sedikit. Ini menunjuk pada himmah yang mana himmah yang kuat. Himmah-himmah yang sedang kuat. Adapun zaman sekarang ni seperti boleh sebut oleh pengarang Jauharatul Tauhid, apa dia kata? Fasara bukan kallatil himam. Allahumma salli alaihi, apa dia kata? Kallatil himam. Anda tengok, iaitulah lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Tak kala kerana lemah himmah dan sebahagian masyarakat macam qallatil himam, sedikit himmah, maka dibuatkan ringkasan. Jadi para ulama dulu membacakan Sahih Bukhari min awali ila akhirih dalam beberapa majlis yang sedikit, dengan berhenti hanyalah pada perkara-perkara hajat yang penting. Semangat mereka membacakan. Tapi tak kala hari ni himmah dah tak ada. Jadi pakat-pakat nak ambil ijazah belaka. Sebab apa? Sebab nak balik kampung dah, tak sempat dah, sibuk dah, macam-macam lah. Maka dikarangkan al-awail ini. Tujuan al-awail ialah supaya dibacakan hadis yang pertama, mendapat hadis pertama secara sama', mendengar daripada guru, dan hadis yang kedua dan sampai habis kitab 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1000, 2000, 3000, semua itu mendapat secara al-ijazah. Maka ini disebut sebagai sama' li awwalihi wa ijazatan li baqihi. Mendengar bagi hadis pertama dan ijazah bagi baqi yang lain. Maka tak lain tak bukan tujuannya itu ialah supaya adanya unsur al-ittisal, berhubung sanad dengan guru.
berhubung sanad dengan guru. Dan pada mutaakhirin ini seperti ada dalam rakaman pertama itu sudah kita sebut, laisa al-maqsud min ar-riwayah fi zamanil mutaakhirin laisa isbatu ma yurwa wa innama al-ittisal ataupun ibqa'u silsilatil isnad. Kata Syekh Abdul Fattah Burgudah, bukanlah zaman sekarang ni bukanlah untuk mensahihkan hadis tersebut. Maksudnya kita riwayat hadis daripada kita sampai ke Bukhari, bukanlah tujuannya untuk mensahihkan lagi Sahih Bukhari, hadis Bukhari dalam Bukhari, ataupun dhaifkan dalam Bukhari. Contoh kalau guru bagi guru kita itu dhaif, kita kuat, kita meriwayatkan hadis Bukhari daripadanya, adakah menyebabkan hadis Bukhari jadi lemah? Tak. Kerana kitab hadis telah dibukukan. Kerana murad zaman sekarang ialah bukanlah isbatu ma yurwa, nak mensahihkan atau mendhaifkan dan sebagainya. Tak. Tapi muradnya ialah apa dia? Muradnya ialah muradnya ialah ibqa'u silsilatil isnad, mengekalkan rupa isnad, mengekalkan kelebihan sanad, kerana sanad ini daripada khususiat umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Baiklah. Jadi seperti itu yang kita sebut. Kembali kepada kitab. Awail ba'd kutubil hadis. Minha, sebahagian daripada ba'd kutubil hadis yang diletak dalam risalah tersebut, ada kutub sittah al-masyhurah. Kitab-kitab yang 6 yang masyhur. Kitab yang 6 yang masyhur iaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Dan musannif alaihi rahmatullah menggunakan lafaz al-kutub. Maka inilah ibarat yang terbaik. Ada sebahagiannya menggunakan lafaz as-sihahu sit. As-sihah as-sit. Kitab sahih yang 6. Maka kata para ulama hadis, lafaz penggunaan as-sihahu sit kurang tepat. Kerana apa? Kerana bukanlah dalam 6 itu kitab-kitab hadis sahih semata. Kerana yang sahih adalah Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana tujuan kitab itu adalah tujuan untuk dihimpunkan hadis yang sahih. Adapun Abu Dawud, maka tujuannya itu adalah fiqh. Seperti mana kita makruf, nama pun namanya sunan, kan? Tujuannya fiqh, maka dimasukkan juga hadis dhaif di atas sebab dan faktor yang tertentu bagi seorang faqih. Begitu juga Ibnu Majah. Ibnu Majah banyak hadis dalamnya mutakallamun fi baina mawdu'in wa dhaif jiddan wa dhaif dan seumpamanya. Boleh tengok dalam tulisan Dr. Rifat Fauzi membahaskan tentang hadis Ibnu Majah. Mula ada ulama bahas adakah Ibnu Majah patut jadikan sunan sittah, ada yang mengatakan patutnya sunat Darimi dan panjang ceritalah. Cuma di sini musannif memilih perkataan al-kutub, bukan as-sihah. Kerana lafaz penggunaan as-sihah ini kurang tepat. Seperti mana yang saya sebut tadi, as-sihahu sittah. Bukan dalam tu sihah belakang. Dah. No. Di sana ada Ibnu Majah. Maka lafaz yang tepat yang kita kena sebut ialah al-kutub as-sittah ataupun al-ummahat pun boleh juga. Al-ummahatu as-sitt. Mana ibu-ibu yang 6. Makna marji' bagi kitab-kitab hadis yang 6. Baik. Al-masyhurah yang ma'ruf. Wa qad dzakara, dan telah menyebutlah oleh ia ba'dul makkiyin ataupun sahibul risalah yang tidak diketahui nama, yang telah kita sebutkan ni siapa yang ulama setelah itu mengkaji siapa pengarang tersebut. Wa qad dzakara fiha, dan telah menyebutlah fiha dalam ar-risalah, hadisan itu maf'ulnya lah. Jadi mi itu ta'alluq mahzu, jadi hal bagi hadisan. Hal bagi hadisan. Jadi kena menggunakan kaedah na'tun nakira iza taqaddama 'alaiha u'riba halan. Wa qad zakara fiha hadisan min awail kulli kitabin minha ghaliban ay fil ghalibi. Telah menyebutlah fiha di dalamnya ar-risalah akan hadisan, akan satu hadis, ay hadisan wahidan. Satu hadis saja. Ghaliban ay fil ghalib. Min awaili kulli kitabin minha, daripada awal-awal setiap kitab daripadanya al-kutub as-sittah. Bermaksud pengarang risalah tadi yang tak diketahui nama itu,
dia menyebut daripada awal-awal semua kitab itu dia ambil hadis. Hadis apa? Hadis yang satu. Dia ambil daripada pelbagai kitab, ambil satu hadis sahaja. Dan ambil itu pula daripada awail kulli kitab, daripada permulaan kitab. Maksudnya kalau hadis tu ada 3,000, dia ambil hadis yang pertama. Tapi musannif ada qaid, dia kata ghaliban. Ghaliban dengan makna kata pada ghalib. Pada kebiasaannya ambil hadis yang pertama. Tetapi kadang-kala boleh juga dia ambil hadis pada pertengahan. Dan kadang-kala juga dia ambil pada hadis pada akhir kitab. Dan itu mengikut kepada faktor yang dikehendaki oleh musannif rahimahullah ta'ala. Baik, soalannya kenapa musannif tiba-tiba nak ambil yang tengah-tengah? Sebab apa? Sebab kita kena tahu bahawasanya al-ijazah itu adakah disyaratkan membaca hadis yang pertama daripada kitab? Tidak disyaratkan. Makna boleh tak ijazah tu kita ambil ijazah tapi kita baca hadis pertengahan? Boleh. Boleh tak ambil baca hadis pengakhiran lepas tu baru kita baca diberikan ijazah? Boleh. Bahkan Syekh Nuruddin hafizahullah ta'ala al-Marbu al-Banjari menganggap kita al-awail wal-awakhir. Menghimpunkan satu risalah mana kitab yang mana hadis yang pertama dan mana hadis yang terakhir bagi setiap kitab. Al-awail wal-awakhir. Bahkan tak baca langsung pun boleh ijazah. Mana ajaztuka sahih al-Bukhari. Dan tak baca walaupun satu hadis. Boleh tak? Pun sah ijazah. Kerana ijazah itu tidak disyaratkan membaca sebarang hadis. No? Nanti insya-Allah bawah sikit kita akan bahas dah. Ghaliban. Sebab itu musannif kata ghaliban pada kebiasaannya satu hadis dan juga hadis tersebut daripada awal kitab. Wa qad yazkuru akthara minhu. Boleh dibaca dengan wajah. Wa qad yazkuru ada fa'ilnya. Adapun yuzkaru aktharu terus naik fa'ilnya. Wa qad yazkuru dan kadang-kadang menyebutlah oleh ia ba'dul makkiyin aksara ay hadisan aksara minhu ay min hadisin wahidin. Kadang-kadang menyebut akan satu hadis lebih daripada hadis tersebut. Maksudnya menyebut lebih daripada satu hadis. Kadang-kadang musannif ni dia bukan bermain satu hadis, bahkan dia bermain dua hadis. Inilah maksud bagi kata ghaliban. Wa qad yazkuru min awakhiriha, dan terkadang menyebut oleh ia sahibu ar-risalah ataupun ba'dul makkiyin min awakhiriha daripada awakhir kulli kitabin minha ataupun awakhiri kutubi al-hadis, daripada akhir-akhir kitab hadis. Bermaksud kadang-kadang tak ambil depan, ambil belakang. No? Jadi musannif yang ni sat mai ambil tengah, sat ambil yang depan, sat ambil belakang, sat sebut satu kan, sat sebut dua. Jadi inilah penyebab bagi musannif untuk membuat satu awail bagi musannif tapi dalam bentuk yang muhazzab, dalam bentuk yang kemas, yang rapi, yang disaring terlebih dahulu. Tapi depan ni insya-Allah dalam rakaman seterusnya ada rot sedikit yang kita kutip daripada para pentahqiq kitab, di antaranya yang terbesar adalah Syekh Wa'il. Boleh tengok di situlah ada sedikit kritikan. Baik. Syekh Wa'il Al-Hambali. وَلَعَلَّ غَرَضَهُ مِنْ جَمْعِهَا تَسْهِيلُ قِرَاءَتِهَا عَلَى الشُّيُوخِ طَلَبًا لِلْإِجَازَةِ مِنْهُمْ بِهَذِهِ الْكُتُبِ. وَلَعَلَّ غَرَضَهُ, dan barangkali tujuannya ba'dil makkiyin ataupun sahibul risalah min jam'iha daripada menghimpunnya awail ba'd kutubil hadis, tashilu qiraatiha, ialah memudahkan pembacaannya awail ba'd kutubi al hadis ala syuyukhi, di atas para guru. Talaban maf'ul li ajlihi, maf'ul min ajlihi, al maf'ul lah, no, yunsabu maf'ulan lahu al masdaru in abana ta'lilan kajud syukran wadin. Ta'lil, apakah kenapakah baca bagi asyuyukh talaban lil ijazah? Kerana menuntut bagi ijazah minhum daripadanya asyuyukh bihazi al-kutub. Kerana para ulama terdahulu semua kita sebut memang mereka baca kitab dakwah seperti, tapi di bila mana zaman mutaakhirin telah lemah, kurang himmah, maka mereka tak sempat nak membaca daripada awal sampai habis. Nak mulazamah dengan seorang syekh tak sempat.
Maka mereka jumpa dengan masyayikh, kemudian ambil terus hadis yang pertama dari sama dan memohon ijazah bagi baqi hadis. Itulah yang dibuat oleh ulama mutaakhirin. Boleh je sebenarnya nak terus ambil ijazah satu kitab hadis. Ambil satu kitab ni, ijazah belaka dalam ni. Tapi telah berlaku adat mereka membaca hadis pertama dan ijazah yang baqi. Itulah adat. Jadi adat itu yang dipakai oleh para ulama. Adat yang dipakai oleh sebahagian ulama. Ada je ulama yang terus kepada ijazah pun ada juga. Tak dinafikan. Tetapi kerana apakah pengarang dulu ni dia letak dalam satu risalah. Ambil setiap kitab-kitab hadis tu, ambil hadis yang pertama. Tujuannya kemungkinan kata musannif tak lain tak bukan untuk tashilu qiraatiha. Memudahkan pembacaan di atas syuyukh. Maksudnya kalau dulu kita nak ambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak ambil sunan sitah, nak ambil satu hadis sahaja, tetapi ijazah yang baki. Jadi maksudnya nak perlu gendong bawa 6 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lepas tu nak kena selok lagi mana hadis pertama ni. Hak depan ni mukadimah dulu ke apa ke ni. Jadi di situ ada sedikit keberatan. Jadi pengarang ini nak memudahkan kan, dia terus kepada apa? Menghimpunkan dalam satu risalah. Untuk mudahkan. Senang. Tak payah gendong dah. Kita kalau nak ambil 40 kitab hadis, nak ambil ijazah, takkan nak gendong 40 kitab. Berat lagu tu. Yang mudah cara, terus ambil kepada Allahumma salli alaihi wasallam. Ambil akan kitab-kitab hadis. Akan ambil apa? Akan ambil yang kita awal kitab yang hadis yang pertama tu, kemudian letakkan satu risalah yang khusus. Itulah maksudnya. Waqad taqaddama lana anna jama'atan qara'uha 'alaina wahidan ba'da wahidin wastajazuna biha. Itu musannif sebut tentang pengarang kitab tersebut. Tentang aku pula musannif kata waqad taqaddama lana, dan telah terdahulu bagi kami, fa'il bagi taqaddama, anna jama'atan, bahawa jamaah, himpunan manusia, kumpulan manusia, geng-geng ni, qara'uha alaina, membaca akan dia mana? Awail kulli kitabin, alaina, di atas kami, wahidan ba'da wahidin. Sama ada dhamirnya itu ihtimal, sama ada dikembalikan kepada awail kulli kitab ataupun dhamir dikembali kepada risalah. Kalau dengan balik dhamir kepada risalah, ini bermakna risalah ini dibawa berjumpa dengan Imam Al-Ajluni, lalu dibacakan risalah ini di hadapan Al-Imam Al-Ajluni. Jadi ihtimal dhamir itu sama ada kembali kepada risalah tersebut ataupun kepada awail kulli kitab. Namun yang zahir pada penglihatan Al-Faqir, dhamir ini kembali kepada awail ba'di kutubil hadis. Kenapa? Sebab kita tengok di depan, alaina, di atas kami, wahidan ba'da, satu demi satu, satu selepas satu. Bermaksud ramai jemaah datang demi satu berjumpa dengan musannif, membacakan akan hadis-hadis tersebut. Jadi kalau kita balik dhamir kepada qara'uha, ha itu balik kepada ar-risalah, risalah li ba'dil makkiyin ni kan, risalah yang tidak diketahui pengarang ni, ini agak jauh. Kerana sebab apa? Sebab kalau begitu, takkan musannif tak tahu lagi siapa yang karang kitab tersebut. Sebab mungkin kali pertama kita tak ingat siapakah pengarang bagi kitab tersebut, sebab sepintas lalu tak jumpa, tak nampak. Tetapi kalau dah jamaah itu sentiasa membawa risalah tersebut, mai jumpa Tok Guru wahidan ba'da wahid, satu demi satu, ini agak jauh untuk musannif tidak mengetahui siapakah pengarang kitab tersebut. Jadi zahirnya dhamir kembali kepada awail kulli kitab. Mereka ni masing-masing membawa kiratan daripada Ibnu Majah, kiratan daripada Bukhari dan Muslim untuk dibacakan kepada guru mereka, iaitu Syekh Al-Ajluni. Wastajazuna biha, dan memohon ijazah oleh mereka itu jamaah akan kami biha dengan yang mana? Dengan awail biha dengannya kutubil hadis. InsyaAllah. Baik. Kemudian waqad ahbabtu ini sudah ada dalam rakaman yang datang. Cumanya di sini akhir sekali suka untuk anda bahaskan sebagai penghujung.
apakah maksud al-ijazah? Apakah maksud al-ijazah? Baik. Al-ijazah ini dari perkataan ajaza yujizu ijazatan. Apakah maksud ijazah? Al-ijazah secara ringkasnya ialah al-iznu fi riwayah. Ijazah itu ialah memberikan izin dalam meriwayatkan. Dengan makna, ini kita, enta tidak sama dengan ana, tidak belajar dengan ana, maka ana terus bagi kitab ni, ana ijazah pada enta. Mana ana memberi izin kepada enta untuk meriwayatkan daripada ana. Maksudnya nanti ana bagi pada Zaid, Zaid boleh cakap macam inilah, ana riwayat ni daripada Syiar. Itulah makna ijazah. Izan al-ijazah makna al-iznu fi riwayah. Secara ringkasnya dalam tahammul al-hadis fihi salasatu anwa'. Secara ringkaslah. Yang pertama ialah as-sama', iaitu mendengar daripada guru. Dengar daripada guru itu sendiri. Mana guru yang membaca. Anak murid yang mendengar. Itu dipanggil as-sama'. As-sama' ialah an yaqra' asy-syaikh wa yasma' at-talib. An yaqra' asy-syaikh wa yasma' at-talib. Kemudian dia